buat amal soleh takut ditolak, maka mereka beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 memperbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang ini saya diberi tajuk untuk menyampaikan tazkirah yang bertajuk Qiyamul Lail, atau kita namakan solat tahajud. Bangun di tengah malam, rokok dan sujud, beribadat, berdoa, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu perkara yang sangat mulia, sehingga kan dalam Al-Quran antara wahyu yang awal diturunkan ialah ayat berkaitan orang yang sedang berselimut. Nabi sedang berselimut, Allah panggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun di tengah malam. Kalau tak boleh masa yang panjang, bangun sat pun tak apa, setengah malam atau kurang lagi. Yang penting bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja dunia pun kita kena buat. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun berikan peringatan, bangun laksanakan tugas. Yang tu dalam bidang profesional masing-masing buat kerja. Jangan tidur. Subuh bangun, lepas subuh pun jangan tidur, pergi kerja. Yang ni dengan Allah, hubungan khusus dengan Allah, mengeratkan hubungan dengan Qiyamul Lail. Sebaik saja Nabi sampai ke Madinah, orang minta Nabi bagi ucapan sepatah dua kata, pidato sulung. Maka Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, buat 4 benda. Yang pertama, afshus salam, jumpa orang Islam, sesama Islam, bagi salam. Bagi salam, jawab salam, tegur siapa. Yang kedua, siapa ada duit lebih, buat kenuri, at'imut ta'am, jamu orang makan. Panggil orang main rumah jamu makan, atau belanja di kedai ke, buat makan-makan. Yang ketiga, Nabi kata wasilul arham, hubung silaturrahim, ziarah menziarahi, bagi hadiah, tanda kenang-kenangan, eratkan silaturrahim. Dan yang keempat, hak tadi semua dengan orang, bagi salam kepada orang, jamu orang makan, eratkan hubungan silaturrahim, itu semua kemasyarakatan. Yang ni dengan Allah khususi. Wasallu bil lail wan nasu niyam, bangun semayang tengah malam ketika orang ramai sedang tidur. Nabi jamin kalau kita buat 4 benda ni, jumpa orang bagi salam, ada duit lebih buat kenuri, tajaan berbuka ke, moreh ke, kenuri kesyukuran,
jamu orang makan, ziarah menziarahi, boleh dah lah ni, ziarah menziarahi. Yang keempat, dengan Allah, semayang ketika orang lain sedang tidur. Jaminannya kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kamu boleh masuk syurga dengan selamat. Jalan ke syurga tu lancar, selamat sampai ke syurga. Dalam surah Al-Furqan, ayat-ayat yang dikenali sebagai sifat ibadur rahman, hamba Allah yang mulia, hamba kepada Tuhan yang maha pemurah. Ibadur rahman ni orang-orang yang berakhlak mulia. Panjang Allah senarai akhlak mereka. Antaranya, mereka ni tidur malam, bukan tak tidur langsung, tidur. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka tidur malam, tapi ada masa mereka bangun, mereka sujud, yakni mereka solat. Mereka tak tidur rapat sampai subuh, mereka bangkit tidur. Ada masa jadual mereka akan solat, sembah Allah. Ini sifat ibadur rahman. Ada masjid dekat ni nama Masjid Ibadur Rahman kan, hamba-hamba Allah, Tuhan yang maha pemurah. Nabi pernah sebut tentang Nabi Daud, Nabi puji Nabi Daud. Nabi kata Nabi Daud ni, kalau kita nak bercakap tentang puasa sunat, puasa sunat yang paling bagus ini puasa sunat Nabi Daud. Dan kalau kita nak cakap tentang qiyamul lail paling bagus qiyamul lail Nabi Daud. Masa dia qiyamul lail tu, kata Nabi, puasa sunat yang paling bagus puasa sunat macam Nabi Daud. Dia tak puasa hari-hari, dia selang sehari. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dia puasa hari ni, esok dia tak puasa, lusa dia puasa pula. Puasa sunat lah, dengan puasa Ramadan buat selang-selang pula. Ini cerita puasa sunat. Begitu juga qiyamul lail Nabi Daud ni sangat bagus kata Nabi. Nabi pun duk buat macam tu. Di situ ulama kata Nabi Muhammad tiru Nabi Daud kan Nabi Daud tiru Nabi Muhammad. Pendapat yang kuat Nabi Daud yang tiru Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad ni orang kemudian, tapi dia sayyidul awwalin wal akhirin. Dia ketua kepada orang dulu-dulu dan orang akhir. Tapi tawaduknya Nabi Muhammad kata, aku tiru qiyamul lail waktu Nabi Daud mangkit, aku mangkit waktu tu. Nabi Daud alaihi salam, dia tidur setengah malam. Mudah kiranya katalah orang tu waktu tidur dengan waktu subuh kita buh 6 jam. Tapi payahlah kita nak ikut Nabi Daud ni. Daripada pukul 12 sampai pukul 6 jam no. 12 tengah malam, 6 pagi, 6 jam. Mula tidur pukul 12, subuh pukul 6 jam. Yanamu nisfahu, kata Nabi Muhammad, Nabi Daud dia akan tidur setengah daripada malam 6 jam tu, 3 jam. Saya buh jam lah senang. Nabi Daud kalau kata pukul 12 sampai pukul 6, dia akan tidur 3 jam. Tidur yang berkualiti. 12 sampai pukul 3. Tidur sungguh Nabi Daud. Kalau nak awal sikit, pukul 11 sampai pukul 3, 11.30 sampai pukul 3. Waktu tu Nabi Daud tidur setengah daripada 6, 3 jam lah no. 12 sampai pukul 3, 12 sampai pukul 3 mau tidur betul-betul. Tak ada ganggu apa. Jangan ada siapa telefon, jangan duk belek WhatsApp apa semua. Time tidur. Thumma yaqumu thuluthah. Kemudian dia akan bangun 1/3 daripada 6 jam tu. Ini yang orang dah sebut qiyamul lail di sepertiga malam. 1/3 daripada 6 makna 2 jam. 3 jam dia tidur. Bila dia bangun pukul 3, dia akan semayang 3 sampai pukul 4, 4 sampai pukul 5.
Pukul 3 sampai pukul 5 itu dipanggil 1/3 daripada 6. 2 jam lah. 3 kali 2 6 jam. 2 jam. 3 sampai pukul 5 dia dengan Allah rokok, sujud, apa semua, baca kitab, zabur, apa semua. Ibadat 2 jam. Thumma, lepas pada tu, yanamu sudusah, dia akan tidur balik 1/6. 1/6 daripada 6 mana sejam yang hujung dia tidur balik. Tapi bulan Ramadan payah, pukul 5 sampai pukul 6 dia tidur balik. Kita 5 sampai pukul 6 tu nak makan sahur. Bulan-bulan lain lah. Nabi Daud dia tidur 12 sampai pukul 3. Lepas tu dia jaga 3 sampai pukul 5 dia semayang, buat ibadat. Time tu memang orang tidur, 3 sampai pukul 5 tu memang orang tidur. Elok pukul 5 dia tidur, 3 sampai pukul 5 dia beribadat. 5 sampai pukul 6 dalam sejam, sementara nak tunggu subuh dia lena balik, berselang-seli. Puasa dia pun ada hari puasa, ada hari tak puasa. Malam dia pun tidur 3 jam, qiyamul lail 2 jam, tidur balik sejam. Lepas tu subuh jaga balik. Tu tak tidur dah. Ada nak boleh buat? Saya tak boleh, saya cerita je. Nabi kita begitu. Kecuali bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan kita nak takhirkan sahur, pukul 5 tu eloklah kita bangun. Jadi kita iman pun tak kuat, sahur bangun pukul 5, subuh pukul 6, sejam tu ada. Waktu itulah kita tahajud, kita semayang hajat apa semua kan, di hujung malam. Di hujung malam. Tapi kalau untuk bulan-bulan lain, bagi orang yang kuat iman, dia nak tiru Nabi Muhammad punya tahajud, begitu juga Nabi Daud punya tahajud macam tu lah. Tidur 3-4 jam dulu tidur, lepas tu bangkit semayang 2 jam, lepas tu tidur balik. Dia kena kunci jam bagus-bagus lah, pesan kat bini suruh gerak. Nabi SAW, tadi Nabi cerita tentang Nabi Daud. Nabi Daud ni Allah beri berkat. Dia bukan Nabi, dia raja juga. Bukan Nabi saja, dia raja. Wa atahullahul mulk, Allah bagi kerajaan. Nabi Daud betul, Rasul Daud betul, Raja Daud. Dalam ramai-ramai yang jadi Nabi ni, yang jadi raja, dia dengan anak dia, Raja Sulaiman, Raja Daud. Nabi Muhammad tak sampai tahap raja, hanya memimpin Madinah. Raja ni dia kena lueh lagi lah. Saudi, satu Saudi itu baru raja. Nabi Daud alaihi salam, kata Nabi, dia curi-curi masa, lapang sikit-sikit tu, dia seorang yang busy, sibuk raja, dengan tukang besinya lagi, bisnes besi dia, dengan raja lagi, dengan pentadbiran, pengurusan. Ada masa lapang, dia baca kitab dia, Zabur lah, kalau kita Quran. Sebagai contoh kata Nabi, dia suruh orang basuh kuda dia, siapkan kuda, letak pelana apa semua, basuh raja. Sementara duk perhati budak-budak dia duk buat kerja tu, dia baca kitab Zabur, habis kat dia. Tuan-tuan pi basuh kereta, car wash, minta vacuum apa semua kan. Sementara dia duk vacuum, duk retuk kapet, ada nak habis Quran 30 juzuk. Duk tengok hak ni ya. Duk melengkung gitu, duk tengok hak ni, mana nak baca Quran tak baca. Nabi Daud ni dia ada masa-masa tu sambil-sambil dia duk perhati ni apa, duk bagi mandi kuda, duk bersih, duk bubuh hak ni. Rombongan dia tentu banyak kuda lah, yang escort apa lagi kan, duk siap-siap barang apa semua. Celah-celah tu dia baca kitab Zabur, terbaik macam Quran jugalah, habis kat dia. Itu makna berkat. Orang berkat ni masa macam orang lain juga, 24 jam juga. Tapi dia boleh bangkit qiyamul lail, dia boleh buat itu, dia boleh buat ini. Banyak benda dia boleh buat dalam masa yang singkat. Itu keberkatan waktu yang perlu kita minta doa. Ya Allah, berkatilah waktu kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah harta kami, berkatilah
sahabat-sahabat kami, berkatilah segala apa yang kau kurniakan kepada kami. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, qiyamul lail ini da'bus salihin, rutin orang-orang soleh. Ada di kalangan orang soleh mengungkapkan satu perkataan, man qama minal lail, siapa bangun tengah malam buat ibadat, hasuna wajhuhu, wajah dia akan jadi elok, ada cahaya. Di muka ada tanda orang beriman. Siapa bangun tengah malam, diperelokkan mukanya. Dan disebut dalam kitab bahwasanya seorang waliullah yang terkenal, iaitu Imam Junaid, dia kekasih Allah. Imam Junaid Al-Baghdadi, pak menakan dia pun seorang yang hebat, nama Sirri As-Saqati. Imam Junaid ni dia anak menakan. Sirri As-Saqati ni pak menakan. Dia pernah bangun tengah malam, dia tengok pak menakan dia duduk semayang, dan dia nampak dalam kegelapan itu muka pak menakan dia bercahaya. Ya talak-lak, ada cahaya. Dia tanya, apa ni muka cahaya ni, cahaya apa? Inilah cahaya munajat. Cahaya munajat dengan Allah, maka Allah kurniakan cahaya pada muka, yakni nur, tanda orang beriman. Nurul mukmin, cahaya orang beriman. Jadi kelebihan qiyamul lail ni sangat banyak. Semua kita tahulah. Dalam surah As-Sajdah tiap-tiap minggu imam baca pagi Jumaat sifat orang beriman. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang beriman apabila disebutkan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka akan sujud, merebahkan diri sujud. Yakni bila mereka bersalah, ada orang tegur, mereka akur. Ada sujud, makna macam kita pagi-pagi itu kharru sujada, merebahkan diri sujud. Sujud tilawah itu satu makna. Sujud tilawah ni, kata Nabi, bila anak Adam buat sujud tilawah, sujud sejadah, syaitan akan lari menyendiri, kemudian syaitan akan menangis teresak-esak. Kita duduk sujud tu, dia lari, dia teriak, dan syaitan kata, celakalah diriku, diri syaitan. Anak Adam disuruh sujud, mereka sujud sejadah, mereka akan dapat syurga. Aku disuruh sujud, aku tak mau sujud kepada Nabi Adam, maka aku mendapat neraka. Sambil duduk teriak tu, sambil duduk cakap gitu. Kharru sujada juga mana akur. Orang beriman ini bila ditegur, diberi dalil ayat Allah, hadis dan sebagainya, kalau dia silap, dia mengaku silap. Dia mengaku silap. Contoh, dia kata laki perempuan yang bukan mahram tak boleh duduk berdua-duaan. Ada orang tegur, dia kata muhrim, laki perempuan yang muhrim tak boleh duduk berdua-duaan, khalwat. Ada orang tegur bukan muhrim, mahram. Silap, mengaku silap. Sebab tu di hujung ayat, sifat orang beriman, wa hum la yastakbirun, mereka tak takabur, tak sombong. Menolak kebenaran itu sombong. Dah salah, mengaku je lah salah. Kharru sujada. Dalam sujud itu, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan. Gabungan tasbih dan tahmid. Wasabbahu, mereka bertasbih dalam sujud, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan. Itu yang kita duk kata subhana rabbiyal a'la, itu tasbih. Wa bihamdih, dan pujiannya, dan dengan pujiannya. Sabbahu tasbih, bihamdi rabbihim tahmid. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wahum la yastakbirun, dan mereka tak takabur. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi apabila Nabi rokok dan sujud, Nabi juga membaca subuhun quddus
Rabbul malaikati war ruh, yang kita duk baca antara rakaat tarawih kan. Kita duk baca antara tarawih itu ada satu ayat subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Nabi akan baca, Nabi puji Allah, Nabi puja Allah, subuhun quddus, maha suci Tuhan, quddus, yang dipuja-puja. Rabbuna, Tuhan itu Tuhan kami, wa Rabbul malaikati war ruh, juga Tuhan para malaikat dan Tuhan Jibril, malaikat ar-ruh. Nabi kata baca dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la, kita duk baca tu betul dah. Nilai tambahnya kalau boleh kita sambung dengan sekali subhana rabbiyal a'la 3 kali, sambung subuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Begitu juga dalam rokok Nabi baca subhana rabbiyal azim, kita pun duk baca 3 kali, wa bihamdih. Kita boleh kita baca amalan Nabi. Nabi juga membaca dalam rokok subuhun quddus Rabbul malaikati war ruh. Hadis kuat, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tatajafa junubuhum, tiap-tiap pagi Jumaat kita duduk dengar ayat ni. Tatajafa junubuhum, mereka merenggangkan rusuk mereka, anil madaji', daripada tempat tidur. Ni orang yang kuat iman ni boleh bangkit, tinggal tempat tidur, bangkit pergi ambil sembahyang. Lepas tu dalam sembahyang tu yad'una rabbahum, mereka banyak berdoa. Sebab waktu tengah malam ni waktu yang sangat mustajab doa. Mereka bangun, meninggalkan tempat tidur, lepas sembahyang qiyamul lail, tahajud, sunat hajat semua, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan. Khaufan wa tama'a, doa kerana takut dan mengharap. Dia kena ada dua-dua. Doa hak minta murah rezeki, minta sihat walafiat pun kena ada. Ya Allah, lindungi kami daripada api neraka, siksaan kubur, itu takut. Doa dia kena ada 2 bahagian. Khaufan, doa takut, seriau kita takut siksaan kubur, takut tak boleh mengucap ketika mati, takut mati su'ul khatimah. Bahagian tu pun kena ada. Takut tak lepas daripada titian sirat. Khaufan, Allah selamatkanlah kami ketika melintas titian sirat. Ya Allah, selamatkan kami di dalam kubur, di padang mahsyar. Itu takut tu. Wa tama'a, dan mengharapkan, ya Allah, kau terimalah puasa kami, rokok kami, sujud kami, harap. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal, harap. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kemudian sifat orang yang kuat iman ni juga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian daripada rezeki yang kami beri kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Jadi ini semua sifat-sifat orang beriman. Akor bila bersalah, tidak takabur. Allah memberi taufik. Taufik tu ialah Allah bagi satu kekuatan boleh buat yang mana orang ramai banyak tak boleh buat. Bukan kita nak bangga dah, jangan sampai ujub pula. Allah yang bagi taufik, kekuatan kepada hamba untuk melakukan ibadat, ketaatan. Satu kekuatan daripada Allah. Allah izinkan dia boleh tatajafa, boleh tinggal di tempat tidur. Ui, susah nak bangkit. Bangkit esok pun banyak orang terlepas, nak sembahyang 2 rakaat pun tak dan. Dia sakit perut lah, dia kot ni, nah azan dah subuh. Jadi perlu bersyukurlah atas kurniaan Allah, boleh qiyamul lail. Waktu tu digunakan untuk berdoa, kerana Allah bagi tahu bukan Ramadan aja, sepanjang tahun sebelum subuh Allah menurunkan malaikat rahmatnya berseru, siapa nak meminta hajat akan dikabulkan, siapa nak bertaubat, siapa nak minta ampun. 3 soalan tu, silakan. Hajat ke, taubat ke, mohon keampunan ke, Allah bersedia untuk ampun.
Sebab itu dalam Quran surah Az-Zariyat Allah Ta'ala memuji orang-orang yang kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sikit tidur, sebelah malam tidur sikit. Mereka bangun, mereka beribadat. Dan di hujung malam dekat-dekat nak subuh dah, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur setelah mereka semayang, setelah mereka menangis, setelah mereka berdoa, di waktu sahur mereka akan guna waktu tu untuk beristighfar. Istighfar bukan pasal buat dosa, buat ketaatan, takut-takut ketaatan itu ditolak. Buat amal soleh takut ditolak, maka mereka beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 memperbanyakkan istighfar pada waktu sahur. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita, taufik untuk kita mengamalkan ilmu yang kita sudah ketahui, ilmu yang kita tahu, kelebihan qiyamul lail, tahajud. Tapi jangan sampai tak tidur pula. Ada sahabat Nabi yang bagi tahu Nabi, saya akan semayang sepanjang malam sampai tak mau tidur dah. Tarawih semayang, lepas tu semayang apa lagi sampai ke subuh tak tidur. Nabi kata janganlah, ikut macam aku. Aku ada masa aku tidur, ada masa aku semayang. Hak seorang lagi kata saya tak mau kahwin lah, nak membujang sampai tua pasal nak buat ibadat. Nabi kata jangan, aku kahwin bini ramai lagi. Kata kat kahwin isteri Nabi ramai. Ada yang kata nak puasa hari-hari tak mau buka. Nabi kata aku pun ada hari aku buka juga. Ni bukan bulan Ramadan lah kan. Jangan. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci tak mau ikut cara aku, falaisa minni, dia bukan umatku. Umat Nabi ialah mengikut Nabi. Jangan duk tank Nabi, duk buat lebih daripada Nabi. Qiyamul lail juga, badan kita pun perlu rehat. Macam saya bagi tahu tadi, pengurusan waktu tidur yang paling baik macam Nabi Daud alaihi salam. Kalau kita tak mampu ikut macam Nabi Daud dia tidur, bangun, tidur, bangun, betul, cerah siang hari, tak tidur dah lah. Cuma disunatkanlah dekat-dekat zuhur tu, kita tidur, orang panggil qailulah, tidur saat ambil kekuatan. Tidur qailulah untuk dapat kesegaran yang cukup. Memang Allah Ta'ala akan bagi cukup walaupun tidur sikit, setengah jam sebelum zuhur, sejam sebelum zuhur kan, walaupun sikit, tapi tidur yang berkualiti tu insya-Allah badan kita akan jadi sihat. Nabi kata gunakan waktu tengah hari sebelum zuhur, tidur, dia akan jadi kekuatan untuk bangun tengah malam. Seperti mana makan sahur memberi kekuatan untuk kita puasa. Kita makan sok bukan mesti banyak, janji kena makan lah, minum sikit, makan sikit. Allah akan bagi satu kekuatan boleh puasa. Kalau tak sahur ni dia penat juga. Bersahurlah walaupun dengan meminum seteguk air, kata Nabi. Di sahur Allah bagi kekuatan untuk puasa. Tidur sebelum zuhur, qailulah, Allah bagi kekuatan untuk bangun beribadat kepada Allah. Tahap iman kita ni tak 2 jam pun tak apalah, tak ikut Nabi Daud pun tak apa. Janji ada masa kita sebelum subuh, sebelum sahur ataupun lepas sahur, kita cari-cari masa, alal aqal sekurang-kurangnya kita sempat sembahyang 2 rakaat. Itu yang terbaik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin waffiqna lil khairat lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan wa a'inna fihi 'alas siyami wal qiyam وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن وجعلنا من عتقائك من النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.